Baik, kembali bersama dalam segmen Brusert. Sesuatu yang dinantikan pada pagi ini dengan membawakan perbincangan berkenaan dengan password, kata laluan, PIN code, kata kunci, apa saja yang kita ni gunakanlah dalam kehidupan seharian kita ni untuk melindungi mana-mana data Maklumat, ataupun ya. maklumat kita ni. Dan Betul. alhamdulillah membincangkan mengenai dengan perkara ini, ya Serina. Berkesempatan untuk bersama kita Pegawai Operasi Kanan Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid Zulhusni bin Pengiran Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih pengiran ya bersama kita pada pagi ini dalam segmen Brusert memperkatakan mengenai dengan password, kata laluan. Jadi ini cukup penting juga untuk diberikan kefahaman kepada masyarakat khususnya kepada penonton kita ni, dan untuk makluman juga sebenarnya segmen Brusert ini merupakan kali keempat ya kita mengundang pegawai narasumber daripada AITI daripada Cyber Security Brunei CSB, dan segmen ini kita harapkan akan dapat memberikan kefahaman dan juga pengetahuan kepada rakyat Brunei dan masyarakat khususnya tentang keselamatan info teknologi lah ya. Jadi baik, kita akan terus kepada pengiran ni. Barangkali dapat menerangkan lebih lanjut sebagai mukadimah topik kita hari ini. Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada Tuan Wali dan Puan Serina dan para penonton sampai pagi pada hari ini ya. Alhamdulillah, segmen Brusert bersiaran lagi pada hari ini untuk membincangkan topik yang berkaitan dengan ancaman-ancaman jenayah cyber. Terlebih dahulu, pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana kata jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini kerana memberikan peluang kepada Cyber Security Brunei untuk mengongsikan dan memberikan pelbagai isu semasa mengenai dengan ancaman jenayah cyber yang berlaku pada masa ini. Topik yang akan dikongsikan ataupun dibincangkan pada hari ini adalah mengenai dengan kata laluan atau lebih dikenali sebagai password. Okay. InsyaAllah akan dikongsikan panduan, nasihat, cara dan prosedur juga bagi orang ramai untuk menghubungi Cyber Security Brunei mengenai apa saja ancaman cyber. InsyaAllah. InsyaAllah ya. Jadi itu sedikit mukadimah ya mengenai dengan apa yang ingin kita bincangkan pada pagi ini dalam segmen Brusert. Jadi mungkin Tuan Pengiran ya boleh mengongsikan atau juga mengharaikan dengan lebih lanjut tentang password ataupun kata laluan ini. Terima kasih. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut mengenai kata laluan, saya kongsikan asas keselamatan cyber. Jenayah cyber boleh terjadi melalui tiga peringkat. Yang pertama ialah melalui manusia, teknologi, proses dan teknologi. So faktor manusia adalah faktor yang yang perlu diambil perhatian berbanding faktor-faktor lain. Ini disebabkan oleh beberapa kajian yang telah dibuat oleh pakar keselamatan cyber. Pada tahun 2018 saja sebanyak 95% serangan cyber disebabkan oleh faktor manusia. Kajian ini dibuat daripada IBM Cyber Security Intelligence Index. Pada tahun 2019 dan 2020 pula serangan cyber disebabkan faktor manusia menyumbang sebanyak 90%. Okey. Dan kalau para penonton pernah mendengar nama yang tidak asing lagi dalam bidang keselamatan cyber ni Kevin Mitnick, menurut beliau the weakest link in the security chain is the human element. Juga dikaitkan dengan faktor manusia. Okay, so faktor manusia ini termasuk kecuaian seperti tidak mengemas-kini keselamatan alat ICT dan penggunaan kata laluan yang tidak selamat dan sebagainya yang disarankan. Okay. Alhamdulillah pihak Brusert giat menjalankan taklimat dan aktiviti-aktiviti kesedaran orang ramai mengenai dengan amalan-amalan terbaik keselamatan cyber sebagai salah satu inisiatif bagi mengurangkan jenayah cyber terutama sekali di negara Brunei Darussalam. Berbalik lagi kepada kata laluan. Okay. Kata laluan merupakan sejenis data gabungan sebilangan akras ataupun lebih dikenali dengan karakter yang digunakan oleh pengguna untuk tujuan yang pertama pengenalan dan yang kedua pengesahan diri ketika mengakses sesuatu rangkaian komputer atau sumber untuk memperolehi atau membaca maklumat yang diingini. Data yang dimaksudkan ini bersifat rahsia dan dikawal ketat oleh sistem di mana setiap orang yang ingin memasuki ke sistem akan diuji sehingga hanya orang yang mengetahui kata laluan yang betul saja dibenarkan masuk. Okay. Kata laluan juga digunakan untuk membuktikan identiti seorang atau membenarkan seseorang untuk mengakses ke sumber dan sistem yang dibenarkan sahaja.
kata laluan aniaya adalah salah satu maklumat peribadi yang perlu kita lindungi. Okey, kata laluan lagi adalah barisan pertama atau kita panggil kadang-kadang first line of defense untuk pengguna komputer, telefon bimbit, data dan akaun dalam talian. Secara menyeluruh, kalau kita perhatikan penggunaan kata laluan berlaku setiap hari. Contohnya telefon bimbit kita ni pun memakai password, passcode, pattern code dan sebagainya. PIN code juga termasuk. Termasuk tujuan email dan social media juga memerlukan kata laluan untuk pengguna masuk dan akses. Inilah salah satu sebabnya kenapa kita harus menggunakan kata laluan yang kuat, kukuh dan selamat untuk melindungi diri dan maklumat kita ini dari penjenayah cyber. Sayangnya, berdasarkan pemerhatian dan maklumat yang dikumpul, banyak kata laluan yang digunakan adalah tidak selamat, seperti kata laluan yang pendek, ringkas atau telah digunakan dengan jangka masa yang panjang. Okay. Dan seperti yang dinyatakan sebelum ini, disebabkan oleh faktor manusia yang banyak menyumbang kepada peningkatan ancaman jenayah cyber. So ringkasnya, kita ni sebagai pengguna memainkan peranan penting yang bagi mengurangkan ancaman-ancaman jenayah sebenarnya tanpa bergantung sepenuhnya 100% kepada teknologi dan proses. Ya. Jadi seperti yang Tuan Pengarah nyatakan tadi, kata laluan ini boleh kita buat dengan adanya gabungan aksara ataupun beberapa karakter sama ada alfabet, numbers ataupun simbol. Jadi apa sebenarnya ciri-ciri kata laluan yang kuat ataupun selamat? Okey, terima kasih. Sebelum saya bincangkan lebih lanjut mengenai ciri-ciri ataupun cara-cara menggunakan kata laluan yang kuah, kukuh dan selamat, saya kongsikan dulu dengan para penonton sampai pagi kata laluan yang sering digunakan pada tahun 2020 atau commonly used password. Seperti yang tertera di kaca skrin, Auda boleh saksikan daripada pendidikan yang dibuat oleh NordPass. Contoh kata laluan yang sering atau gemar digunakan seperti 123456, 1234567889 dan sebagainya. Ini memberikan peluang kepada penjenayah cyber untuk menggodam dan mengakses akaun mangsa dengan mudah. Okay. Dikongsikan juga beberapa sebab akaun seseorang mudah digodam yang berkaitan dengan kata laluan. Yang pertama, berkemungkinan kata laluan yang digunakan oleh pengguna adalah menggunakan kata laluan yang ringkas, macam sepertinya contoh ABC123. Okay. Yang kedua, penggunaan kata laluan yang mudah diteka. Contohnya penggunaan kata laluan yang mengandungi maklumat peribadi seperti nama, nama isteri, nama suami atau nama anak, berkemungkinan juga. Dan yang ketiga, penggunaan kata laluan yang berkaitan dengan tarikh atau nombor kad pengenalan. Tarikh lahir. Ya, mungkin kata laluan yang digunakan ini mengandungi maklumat tarikh lahir dan sebagainya. Mungkin tarikh perkahwinan dan sebagainya. Di mana maklumat-maklumat berikut ini boleh didapati sama ada dari laman sesawang atau media sosial. Di mana kita ni sebagai pengguna kadang-kadang memberi maklumat ini secara tidak tanpa sedari oversharing of information. Okay, secara langsung atau tidak langsung. Okay. Dan yang keempat pula, sering biasa dilakukan tanpa kita ni sedari ialah penggunaan kata laluan yang sama untuk semua akaun. Contohnya satu kata laluan untuk email, social media, bank dan sebagainya. Dan sekiranya salah satu akaun itu berjaya digodam oleh penjenayah cyber, maka secara tidak langsung akaun yang lain itu boleh diakses juga menggunakan kata laluan yang sama. Betul. Bayangkan saja ya, apabila kita ni berjaya menggodam email sebagai contoh ya. Kita ni buka Facebook, forgot password dan akan dihantar ke email tersebut dan diganti password baru oleh penggodam. Dan perlu kita ni verifikasikan juga untuk mengetahui iatahnya orang punya email ataupun akaun. Baik, banyak sebenarnya maklumat. Barunya orang dua soalan ya kami ajukan, sudah banyak maklumat penting kita rasakan. Mungkin ada kata hal-hal laluan lain yang kukuh ataupun selamat yang ciri-cirinya ataupun tips yang boleh dikongsikan. Okey. Berikut kata laluan yang disarankan antara lainnya mempunyai ciri-ciri seperti berikut, seperti mention by Puan Serina tadi, iaitu gabungan minima 10 aksara ataupun karakter yang mengandungi kombinasi huruf, nombor dan juga simbol. Huruf ini termasuk penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Dan pastikan kata laluan berikut tidak berkaitan dengan maklumat-maklumat peribadi seperti nama, tarikh lahir, plat kenderaan ataupun nombor telefon, kerana ini akan memudahkan penjenayah cyber untuk meneka ataupun mendapatkan maklumat peribadi tersebut dari sumber lain seperti media sosial dan sebagainya. Dan seperti yang dinyatakan sebelum ini juga, penggunaan sosial media banyak mendedahkan maklumat peribadi secara langsung dan secara tidak langsung. Betul, betul. Jadi mungkin Tuan ada sedikit tips bagaimana untuk pengguna menghasilkan kata laluan yang kuat, kukuh dan juga selamat. Ya. Kerana biasalah manusia ini sifatnya lemah.
Pelupa lagi. Suka lupa, ya. Suka lupa. Suka lupa, selalu lupa. Jadi memilih benda-benda yang mudah, IC, terlelai dan juga sebagainya. Jadi mungkin ada tips yang boleh dikongsikan? Okey, cara-cara membuat ketaluan yang kuat, kalau boleh sesuatu yang senang kita ni hafal atau ingat dan tidak berkaitan dengan maklumat peribadi dan sebagainya. Ya. Mungkin warna kegemaran, lagu kegemaran kah ataupun tempat yang diminati atau apa saja yang susah bagi penjana cyber ini untuk meneka. Kalau jika para penonton ingin menguji kekuatan ketelaluan Auda boleh menggunakan perkhidmatan yang dapat menguji kekuatan ketelaluan secara percuma. Ya. Okey. Banyak sebenarnya perkhidmatan tersebut boleh didapati dalam talian. Pada hari ini kita akan mengongsikan laman sesawang How Secure Is My Password Okey. seperti yang disaksikan. Okey. Jadi how secure is my password? Aha. Jadi maksudnya kalau umpama ini contoh ni seperti yang dipaparkan. Tuan, Yes, sebagai contoh mari kita uji balik salah satu ketelaluan yang dari senarai ketelaluan yang selalu kita ni digunakan pada tahun 2020 Kita ambil contoh 1 2 3 4 5 6. Seperti yang disaksikan ketelaluan ini boleh digodam segera ataupun instantly oleh penggodam. Ini menunjukkan bahawa ketelaluan tersebut tidak kuat, tidak kukuh dan tidak selamat. Dan seperti yang dibincangkan sebelum ini, ketelaluan yang kuat, kukuh dan selamat hendaklah mengandungi huruf besar, huruf kecil, nombor, simbol dan lebih daripada 10 aksara. Dan jangan sama sekali mengandungi maklumat peribadi. Okey, ya. Jadi ada juga kadang-kadang beberapa laman tertentu yang memerlukan password. User ID dan juga password tadi ia akan kalau kita ni meng-create account umpamanya memang yang ada di sana tu adakah strong, weak di sana akan memberitahu. Tapi itulah disarankan lebih daripada 10. Jangan saya alamat rumah. Ada juga password Ya, untuk berikutnya ini mungkin boleh mengongsikan ada slides berikutnya ini menarik untuk kita saksikan bersama. Saya gemar dengan benda ini. Ya. Baik, kita lihat bersama ambulong candas. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan ambulong candas Ini adalah salah satu contoh penggunaan kata laluan yang kuat, kukuh dan selamat. Okey, saya akan menggunakan perkataan yang rambang lain sebenarnya. Seperti yang disebutkan, kita akan menggunakan perkataan ambulong dan candas. Untuk pengetahuan semua, ambulong ini dimasak, dicampur air panas akan menjadi ambuyat di mana ambuyat ini adalah salah satu makanan tradisional bagi suku kaum Brunei Ya, betul. Manakala candas pula kayu penyepit yang sering digunakan apabila seseorang makan ambuyat. Ya. Okay. So frasa ambulong dan candas tadi itu akan saya tambah nombor seperti tahun 2021. Okay. Dan seterusnya akan saya menggantikan dan menambah beberapa aksara tambahan supaya ia menjadi kata laluan yang kuat, kukuh dan selamat seperti yang tertera di skrin Ya. yang mengandungi huruf besar, huruf kecil, Okey. nombor Wow. dan simbol. Dan lebih daripada 10 aksara dan tidak sama sekali mengandungi maklumat-maklumat peribadi dalam kata laluan tersebut. Betul. Okay, dengan ini menambahkan ciri-ciri tersebut, di sini kita boleh saksikan bahawa kata laluan berikut mengambil masa yang begitu lama untuk digodam. 42 apa tu? Quadrillion years. Wow. Untuk digodam. Untuk Kalau digodam. okey, selamat. Bayangkan sahaja ya, ayat yang susah dan juga payah untuk dihafal. Saya 10 hari memakai memang lupa sudah passwordnya. Itulah macam mana tanikan ingat. Ini dah masalahnya juga macam mana tanikan ingat mana aksara huruf besar, huruf kecil, simbol. Tahu ambulong candas pulang Tapi apa yang besar, apa yang kecil lah tu ya. Sekali 5 kali salah kan terpaksa reset password. Baik, selain daripada kata laluan yang kuat, apa lagi saranan atau nasihat daripada pihak tuan sendirilah yang harus dilakukan ya supaya kita ni semua mendapatkan kata laluan yang selamat ini. Ya. Okey, jika kita sudah buat kata laluan yang selamat, iaitu kukuh dan kuat, pastikan yang pertama sekali jangan ditulis kata laluan Auda. Okey. Kata laluan haruslah dilindungi dengan menggunakan mekanisme kawalan lain seperti menyimpan kata laluan di dalam lacih berkunci jika perlu di atas sebab-sebab tertentu. Macam contoh tadi pelupa dan sebagainya. Yang kedua, jangan kongsi kata laluan kita dengan sesiapa pun. Okay. Untuk pengetahuan Auda, di Brunei dikuatkuasakan undang-undang di bawah Computer Misuse Act bab 194 iaitu pendedahan kod akses yang tidak dibenarkan ataupun unauthorized disclosure of access code. Di mana pengguna hendaklah tidak mendedahkan kata laluan yang diguna pakai kepada sesiapa saja. Pengguna haruslah menyimpan kata laluan dengan selamat dan tidak dibenarkan berkongsi akaun dengan pengguna yang lain.
pengguna yang disahkan adalah bertanggungjawab ke atas kerahsiaan dan keselamatan kata laluan dan akaun mereka. Seterusnya, mengikuti amalan terbaik adalah untuk menukar kata laluan setiap 3 atau ke 6 bulan sekali. Dan yang terakhir, kurangkan menggunakan kata laluan yang sama pada setiap akaun. Dalam dunia tanpa sepadan ini, walaupun setiap akaun adalah unik bagi setiap pengguna, Betul? ada kalanya pengguna terbiasa menggunakan nama akaun dan kata laluan yang sama untuk semua aplikasi. Kebiasaan ini secara tidak langsung boleh memberi ruang kepada penjenayah cyber untuk menggunakan akaun tersebut bagi tujuan jenayah cyber tanpa disedari oleh pemilik akaun itu sendiri. Penjenayah cyber boleh melakukan kerosakan atau ancaman yang besar terhadap individu, masyarakat maupun negara yang beribu-ribu jauh kilometer jauhnya. Okay? Dan difahami bahawa menghafalkan banyak kata laluan seperti yang mention by Tuan Wali tadi adalah sedikit susahlah. Betul, betul, betul. Dan dikongsikan salah satu tips untuk mempunyai kata laluan yang sama di akaun lain seperti berikut. Baik, kita saksikan bersama slides berikutnya ini. Oh, ini yang dimaksudkan ya. Okay, kita ni boleh menggunakan kata laluan yang sama. Dan kita tambah lagi sedikit perkataan seperti berikut untuk social media. Mungkin kita ni boleh perkataan apostrophe IG bermaksud IG. Kalau Facebook FB. F kecil B besar. FB besar. Jadi password yang sama tetapi Password ini yang khas ditambah. untuk Facebook. Dan untuk Gmail. Okay. So semua menggunakan kata laluan yang berbeza. Kata laluan yang sama tapi di penghujungnya berbeza. Untuk indikasi kita ni lah akaun mana dipakai So contoh kita ni ada menggunakan 5 aplikasi, terdapat 5 kata laluan yang berbeza. Okay, contohnya penjenayah cyber berjaya memasuki ataupun menggodam salah satu akaunnya yang pada tu selamat masih. Okay. Ini salah satu caranya untuk mengurangkan lagi ancaman-ancaman jenayah cyber. Baik, Pengiran, kita ada lebih kurang daripada 2 minit secara ringkas ya. Macam mana orang ramai boleh menghubungi jika memerlukan bantuan ni? Okay, Cyber Security Brunei menasihatkan orang ramai untuk melaporkan apa jua jenis jenayah cyber kepada pihak Cyber Security Brunei. Berikut dikongsikan cara-cara untuk melaporkan jika sekiranya terjadi apa saja jenis insiden berkaitan dengan jenayah cyber. Iaitu habis kita boleh menghubungi kami melalui email kepada reporting@brucert.org.bn. Talian hotline kami 245-8001 yang beroperasi selama 24 jam dan di talian 717-0766 bagi pengguna WhatsApp. Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn. Dan maklumat lebih lanjut mengenai kata laluan boleh didapati dari laman sesawang Secure Verify Connect di www.secureverifyconnect.info di mana laman web tersebut adalah inisiatif daripada pihak Brucert yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran keselamatan internet dan keselamatan maklumat di kalangan masyarakat di Brunei. Ribuan terima kasih ya kita ucapkan buat Yang Mulia Pengiran Muhammad Farid Zulhusni Pengiran Haji Aziz ya berkongsi mengenai dengan password kata laluan ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.